Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan menyambung lagi kuliah kita menggunakan kitab Madza khasiral alam bil hintatil muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masih lagi di dalam pasal yang kedua, iaitu keruntuhan di dalam kehidupan umat Islam. Di dalam subtopik yang seterusnya, sebelum ni kita dah bincang tentang kurangnya perhatian terhadap pemerintah yang kurang memberi perhatian terhadap ilmu praktik yang bermanfaat. Kita dah cerita sikit-sikit itu pasal beberapa tokoh kan, Ibn Haytham dan sebagainya. Malam ni kita nak masuk kepada kepada satu bab yang baru, satu topik yang baru, iaitu timbulnya bid'ah dan kesesatan. Topik ni agak sensitif ni. Sebenarnya dia tak perlu sensitif pun. Tadi masa saya tak sempat lah nak study banyak pasal saya bawa sikit raya haji ni. Tapi sempat lah tengok lah kereta tadi, saya tengok alamak, subtopik malam ni timbulnya bid'ah dan kesesatan. Dia tuan-tuan, bid'ah ni dia jadi satu polemik. Bukan polemik, saya tarik balik. Dia bukan polemik, dia jadi satu dilema dalam kalangan kaum penceramah ini. Okay. Kadang-kadang satu kelompok bila menggunakan perkataan bid'ah itu, jadi kelompok yang satu lagi dia nak guna, dia jadi takut. Aku pakai bid'ah ni selagi, adakah aku akan dilabel? Ataupun golongan masyarakat ini yang banyak bermain dengan kalimat ini, dia kelompok yang bagaimana? Dan kelompok yang satu lagi ni, dia akan cuba kalau boleh tak mau sebut perkataan ni. Dia jadi satu lagu takut nak sebut. Kalau takut sebut perkataan ini, maka dia akan jadi sebahagian golongan, akan dilihat sebagai sebahagian golongan. Itu senario yang sedang berlaku dalam arena dakwah di Malaysia sekarang. Hatta saya pernah bergurau dengan 2-3 orang kawan, kata orang politik bergaduh, kawan-kawan dia boleh minum kopi sekali lagi. Tapi kalau agamawan bergaduh ni sakan lagi teruk. Kan? Kadang-kadang lah, bukan semua lah. Tapi nampak lagu tu lah. Kan? Tapi tak apalah. Kita anggap tu mungkin bergaduh-bergaduh manja. Perbezaan sikit-sikit tu biasalah. Baik. Jadi perkataan bid'ah ini. Mau tak mau, adakah kita tak boleh sebut? Tak boleh tak sebut. Kena sebut sebab bid'ah memang ada perkataan dalam hadis. Memang itu perkataan hadis, kita tak boleh elak nak sebut. Cuma barangkali sebahagian golongan dia menggunakan perkataan itu untuk tujuan tertentu mereka ataupun pemahaman tertentu. Segolongan lagi dia faham cara lain. Bid'ah yang dipahami oleh Ibn Taymiyah tidaklah sama seperti mana bid'ah difahami oleh Imam Nawawi. Walaupun perkataan bid'ah itu sama, difahami ialah secara asasnya sama, tetapi secara istilahnya itu. Bila mana Imam An-Nawawi menyebutkan ini ialah bid'ah, okey, maka komplikasi daripada ucapan Imam Nawawi terhadap perbuatan ini adalah bid'ah itu apa? Okey, bila Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan itu adalah bid'ah, komplikasi daripada ucapan bid'ah daripada Ibn Taymiyah itu apa? Dia tidak sama. Tapi bila kita mai generasi hari ini, generasi kemudian, kita datang, kita menganggap semuanya sama, maka dia jadilah seperti mana yang disebut dalam kitab ni lah selama kita dah belajar ni. Kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam. Sebab kita tidak mengenali tokoh. Kita tidak melazimi tokoh. Maka akhirnya bila kita kutip ucapan-ucapan itu secara tidak berdisiplin, maka jadilah kita seperti mana sekarang yang kita dapat lihat di sekeliling kita hari ini. Baik. Tuan-tuan, sebab tu dalam apa jua pengajian pun sebenarnya, hatta kita pun tuan-tuan ingat tak, sebelum kita memulakan mana-mana kitab, kita akan tengok dulu penulis dia. Kita kenal dulu. Oh, macam ni pemikiran dia. Dia nak bawa kita pergi sini. Ini manhaj penulisan dia. Dalam apa-apa subjek pun, saya ingat semua subjek samalah. Bukan agama pun saya ingat semua kita kena kenal. Dia tak kata dalam manhaj. Dalam subjek akademik kita kata apa? Metodologi kan.
Metodologi dia macam mana. Dalam kaedah agama, contoh manhaj muhaddisin. Baru-baru ni tentang seorang ustaz kita sebut tentang Imam Bukhari, tapi dia dah tarik dah, dia dah minta maaf dah, tutup, selesai. Cuma saya nak bagi tahu, bila kita kenal manhaj, kita tidak akan komen merendahkan seseorang tokoh. Sebab okey, Imam Bukhari ini manhaj dia begini. Okey, dia membahagikan hadis kepada 3 jenis. Jenis yang pertama untuk tujuan dia apa. Jenis yang kedua untuk tujuan dia apa. Yang ketiga untuk tujuan dia apa. Begitu juga Imam Muslim, Imam Abu Daud, dia semua dia ada manhaj dia sendiri. No? Contoh Imam Abu Daud dia buat sunan, dimulakan kitab Taharah dengan cerita tentang apa hadis pertama Taharah. Sunan Abu Daud. Istinja sorry. Air kalau Bulughul Maram, air Ibnu Hajar. Kalau Sunan Abu Daud ni dia beza. Apa namanya? Hadis pertama Sunan Abu Daud apa dah? Jenis hadis pertama Sunan Abu Daud. Yang kita cerita di Masjid Simpang 3. Kencing. Kencing. Imam Abu Daud mulakan dengan hadis cerita tentang kencing, adab kencing. Ulama kata, kenapa para pengkaji yang datang kemudian kata kenapa para ulama ini berbeza. Imam Abu Daud mulakan kitab Sunan ni kitab fiqh lah kan, dengan cerita bab kencing dulu bagi bersih. Imam Ibn Hajar dalam Bulughul Maram mula dengan jenis-jenis ayak dulu. Dan begitu juga imam-imam yang lain, dia manhaj dia. Kadang-kadang satu-satu hadis itu sama, tetapi para imam ni dia letak, disebut tabwibul abwab. Cara dia letak pada bab, nak duduk pada bab mana, menentukan kebijaksanaan mereka tu. Itu dia katakan fiqhul Bukhari tu. Dalam kaedah kajian dia kata fiqhul Bukhari fi turjumah. Kaedah fiqh Bukhari dalam karya dia kita dapat faham. Jadi pokoknya saya nak faham macam ni. Bila kita kenal tokoh, maka kita tak akan tembak melulu. Itu saja satu. Baik. Jadi malam ni tentang satu topik pertama. Ini sebut tentang timbulnya bid'ah dan kesesatan. Cuma saya harap kita dengar sampai habis lah. Tuan-tuan dengar sampai habis lah ni video ni, saya takut. Okay, bila sampai habis baru kita clear. Apa yang dikatakan bid'ah ini? Apakah yang menyebabkan hari ini bila orang menyebut tentang bid'ah dia jadi sensitif? Adakah tak boleh ungkap langsung bid'ah? Boleh, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah. Kena ungkap lah. Pasal memang daripada Nabi. Kita tak boleh tutup. Kita takut nak jaga, takut orang kata aku tak mahu sebut perkataan ni, risau. Perkataan ini seolah-olah milik segolongan yang lain, bukan milik kita. Tidak, perkataan itu ialah hadis Nabi. Cuma para ulama di dalam mendefinisikan bid'ah secara istilah itu berbeza. Baik. Tapi kita akan tengoklah Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni dia duduk kelompok yang mana. Cara tulisan lagi kita boleh faham dah kan. Kita nampak dia macam mana. Okey, baik. Dalam perkembangan Islam yang sudah bebas dari kemusyrikan, kesesatan dan kebodohan, itu mendapatkan cubaan dalam kehidupan kaum muslimin dengan timbulnya pelbagai macam bid'ah. Dia kata antara punca awal yang menyebabkan Islam mundur, dia kata musuh awal selepas Rasulullah SAW tak ada, musuh yang paling awal ialah golongan Nabi palsu. Geng-geng Musailamah Al-Kazab, Fuja'ah, depan ni Nabi palsu, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman itu. Dia adalah Nabi palsu. Kemudian dia pula menyembah iblis. Sebut dalam Bidayah wa Nihayah, bila mana para pejuang Islam ni tebah tengkok dah, kepala dah jatuh, kepala dah masih bercakap. Iblis ada tu. Baik. Kemudian Nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Saya dah pernah sebut dah kan. Satu kaum saja, satu kelompok daerah saja yang solid 100%, iaitu penduduk Taif yang clear, yang mereka tak ada masalah Nabi palsu, mereka tidak ada masalah tak bayar zakat. Berkat daripada doa Rasulullah SAW dahulunya. Ingat tak masa Nabi pergi hijrah, pergi dakwah Hawaii, yang mereka ligan Nabi dengan batu tu. Kemudian bila malaikat Jibril datang membawa malaikat penjaga bukit, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukit mana yang hendak aku hempak atas kepala mereka ni, atas belakang mereka ni? Nabi kata jangan. Sesungguhnya mereka belum mengetahui. Kalau mereka tak mau ikut pun, mudah-mudahan akan keluar dari tulang sulbi mereka, itu golongan yang akan ikut. Maka berkat doa Rasulullah SAW itu, memang anak cucu mereka tu memang setia. Dan bila zaman Sayyidina Abu Bakar, ada yang tak mau bayar zakat, ada yang ikut Nabi palsu, tapi mereka setia. Itu ancaman yang awal. Tapi tak ancaman sangat. Sebab Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, pendekatan Sayyidina Abu Bakar tegas terhadap golongan dua ni. Baru ni Menteri Besar Kedah
Sanusi kan, Datuk Seri Sanusi dia sebut pasal ni kan. Sayyidina Abu Bakar ni dia lembut tapi dia tegas. Menentang golongan ridah dan golongan yang tak mau bayar zakat. Betul lah. Ya, itu macam mana? Sebab apa dia tegas? Sebab benda tu baru nak jadi. Ya, jadi kita kalau dalam istilah medik kita kata apa tu? Mastectomy kan, kita buang semua tu, betul ya? Kalau bodoh saja. Saya tanya orang dia kata, kalau mass ni dia buang semua tu Ectomy. Lampek tu buang semua. Istilah dia macam buang semua. Maksudnya saya nak makan kata dia baru jadi sikit. Orang kata baru stage 1 lah ni. Jadi dia buang semua. Macam tu ibarat dia macam tu lah. Jadi saya nak makan lembut. Tapi dalam bab-bab yang dia rasa benda ni boleh merebak ni. Jadi dia cantah awal. Dia cantah awal. Baik. Kemudian tuan-tuan, jadi benda tu tak berlarutan lah. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar boleh fokus on perluasan. Sebab tu kita tak boleh kata zaman Sayyidina Umar hebat. Bila kita compare dengan zaman Sayyidina Abu Bakar kurang sikit. Tidak. Sayyidina Abu Bakar lah yang menyediakan tapak untuk zaman Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar adalah menyediakan tapak untuk zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman 12 tahun tuan-tuan. Kalau kita buka dalam sejarah Malaysia juga begitu. Kehebatan zaman pemerintah kita juga datang daripada tokoh-tokoh sebelum mereka. Saya baru ni pergi pesta buku kan. Saya beli buku tentang Sandiwara Mahathir tu. Bukan Sandiwara Mahathir. Silap. Bukan Sandiwara, bukan tak nampak tau. Bukan Sandiwara apa nama tak buat. Tapi saya dah baca lah dah 3/4 dah. Sonok tuan-tuan. Cerita daripada dia kecil, Dr. Mahathir ni masa dia kecil, member-member kampung tak suka kawan dengan dia. Dia tak suka kawan dengan member-member kampung pasal member kampung suka panggil dia mamak. Dulu bila perkataan mamak ni macam penghinaan dia. Dulu lah. Saya pun tak yang kena. Kita tak boleh terima. Kita rasa macam macam tu ya. Dia penghinaan. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana revolusi berlaku, reformasi berlaku kan. Luar ni perkataan tu tak segan lah. Kita kadang-kadang bangga sebut mamak dia jadi bangga. Mamak dia jadi satu kebanggaan. Dulu dia macam penghinaan dia. Saya setuju lah saya. 90-an dulu lah. Zaman bully. Zaman tu kan zaman bully, kata nama pak apa semua kan. Tuan-tuan ingat tak? Sekarang ni korang dah. Sekarang ni habis kuat pun mak kau hijau kan. Tak terasa langsung. Kan dulu zaman-zaman 80-an, 90-an ni memang zaman bullies. Dulu kalau ada orang lembut di sekolah memang kena. Kan? Memang tak boleh kawan dengan orang, memang kena bully kau-kau lah. Alah orang lembut pun ramai. Dia boleh hidup dalam masyarakat. Saya ingat di sudut itu kita banyak dah berubah. Di sudut itulah kematangan dah ada. Bukan nak kata kita ni makin teruk satu bab, makin elok pun banyak bab juga. Contohnya kuliah-kuliah maghrib nak bandingkan dulu dengan sekarang ni beramai, meriah, banyak kan. Bukanlah nak kata masyarakat kita ni makin lama makin teruk. Tidak, saya ingat mungkin ada bab yang teruk tapi ada banyak bab yang bagus. Kesedaran agama, orang minat kepada agama pun makin ramai sekarang tuan-tuan adik. Sensitivity terhadap agama. Tuan-tuan tengok filem-filem dulu kan sekarang. Saya ingat dulu lagi teruk di sudut seksi. Kan? Berbanding dengan sekarang. Bermaksud usaha tarbiyah ini berjalan. Dan saya ingat di sudut politik pun, parti-parti yang berasaskan Islam pun terkesan dengan perkembangan kuliah di seluruh negara ni. Satu sudut. Kan? Memang kita nampak benda tu. Kita nampak. Di sudut itu. Dan ini menyebabkan agama itu dia jadi laku. Bila agama itu jadi laku, di sini mula ujian dah. Ujian dia bermula lepas ni lah. Orang akan berbondong-bondong menggunakan agama. Hatta dia itu golongan berpakaian agama sungguh ataupun tidak. Selalu orang kata ustaz-ustaz suka tunggang agama. Tak semestinya ustaz-ustaz. Orang biasa pun boleh tunggang agama juga. Tunggang agama ni tak perlu pak lebay. Siapa buat akan tunggang agama kalau dia rasakan benda tu berlaku untuk dia. Baru ni isu tentang badal haji kan. Kita tengok sebahagian daripada penghibur tanah air ataupun kadang-kadang selebriti tanah air, kadang-kadang selebriti media sosial. Ada ruang dan masanya bila mana dia tengok dia makin jatuh engagement dia itu, dia mula pakai kepiah, dia mula buat konten agama dan dia akan naik balik. Sebab agama itu memang laku dijual. Dia mahal dan dia laku. Agama. Dan berah jugalah. Supaya orang nak makan kan. Baik. Sambung Okey. Maka justru dia kata bid'ah mula muncul
Bid'ah ini banyak memudarkan cahaya keaslian Islam yang sebenarnya. Padahal yang membedakan umat Islam daripada umat lainnya adalah berkat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sendiri. Okay. Kelebihan agama ini terletak pada keaslian dan kemurniannya. Di sinilah mula titik perbezaan tentang kefahaman tentang bid'ah itu. Sekelompok memahami bid'ah itu jangan ditambah apa dah. Cukuplah. Agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini telah sempurna. Hari ini Allah telah cukupkan agama kamu. Jadi bagi sebahagian kelompok ini tak perlu ditambah apa pun. Hatta saya ingat tu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an sebut kana Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi istaghfara thalasan. Ya. Thumma yaqul Allahumma anta salam wa minka salam tabarak tadzal jalal wal ikram atau kama qala. Hadis tersebut, Sayyidina Abu Hurairah kata Nabi selepas sembahyang Nabi akan istighfar 3 kali. Ya. Hatta dalam bab itu tuan-tuan ada sebahagian kelompok. Ini saya tak mau cerita salah betul ya. Betul. Depa ni betul. Semua betul belaka. Cuma saya nak kata kefahaman yang berbeza tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan baca hadis ni, tuan-tuan akan faham apa? Kana Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Nabi SAW lepas sembahyang Nabi akan istighfar 3 kali. Jadi tuan-tuan lepas sembahyang tuan-tuan akan buat apa? Astaghfirullahalazim kan. Tapi ada sebahagian kelompok dia faham apa? Tak, dia faham astaghfirullah saja. Adakah dia salah? Tak, dia tak salah. Cuma saya nak bagi tahu macam mana kita berbeza fahaman. Jadi sebahagian ambil kelompok bila Sayyidina Abu Hurairah kata macam tu maksudnya Nabi astaghfirullahalazim. Ada yang ambil tak. Sayyidina Abu Hurairah tak kata macam tu sebab dia hadis ni ada riwayat bimakna, ada riwayat bilafzi, bilafaz. Jadi kalau lah astaghfirullahalazim maka mestilah Abu Hurairah akan kata astaghfirullahalazim. Maka depa ambil pendekatan lepas sembahyang depa astagfirullah. Kita tak boleh kata depa salah. Depa faham macam tu. Dan sepatutnya depa pun tak boleh kata kita bid'ah sebab kita faham istighfar ni astaghfirullahalazim lah. Itu sahaja. Tuan-tuan nampak tak bagaimana mudahnya kita itu berbeza. Dan sepatutnya perbezaan itu harmoni. Okey je, dia faham macam tu, kita faham macam ni. Cuma tak bolehlah kita faham seorang-seorang. Kita faham melalui jalan guru lah. Saya akan cerita kat tuan-tuan tentang sirah sikit pasal Imam Malik. Boleh tuan-tuan? Sikit. Saya dah lama tak main, bulan lepas tak main kan. Saya nak cerita sikit pasal Imam Malik. Dia mungkin ada kaitan sikit dengan kita tapi tak ada kaitan kot, tak apalah. Tapi saya cerita jugalah. Baik. Takut lah. Baik. Okey, kat situ Itu satu. Dan banyak lagi lah bab-bab lain yang cara kita mengambil itu. Sebab tu saya setuju kita membaca terjemahan kitab hadis, tapi saya masih juga berpendapat kita kena juga ada panduan daripada guru ataupun kalau bukan guru pun syarah dia. Unless kalau kitab hadis itu datang kemudian yang contemporary atau kalau bukan contemporary pun yang contoh macam ni. Imam Nawawi susun Riyadhus Salihin ataupun hadis 40 yang datang macam tu. Itu okey dah. Sebab Imam Nawawi dia dah sort dah. Ataupun tak usah kata Imam Nawawi dah. Ustaz-ustaz kita sekarang buat 100 hadis pilihan kan. Ataupun almarhum Syekh Fahmi Zamzam buat hadis akhir zaman kan. Yang dia dah extract buat keluar kat kita. Dr. Zahazan dia kutip 300 hadis pilihan kan. Ada buku warna biru tu kan. Saya baru ni dekat-dekat air raya tu ada masa lapang sikit saya buka lah. Saya jumpa lah buku tu balik. Duduk kat rak. Saya buka-buka jatuh kertas. Kertas tu rupanya saya duduk hafal dulu. Masa-masa kat UA lah. Sedih lah tengok lama dah. Dalam 300 tu. Ni cerita pengalaman lah. Saya balik rupanya dalam buku 300 hadis tu. Saya hafal 132. Sebab aku stop masa tu nombor 11. Jadi bila main sekarang umur 33 dah 10 tahun lebih kan. Rasa sayang, rasa ralat lah kan. Nak tasmik balik lah. Kebanyakan hadis-hadis tu saya ingat lagi. Cuma saya tak yakin saya ingat sampai 132 tu. Bila situ aku dah hafal banyak ni rupanya dulu tu. Law malah. Kan. Tapi yang seronoknya zaman muda dah rajin pergi catik satu-satu, tulis dengan tangan satu-satu. Kan. Sampai dah lupa dah benda tu. Nak kena buat balik. Dan saya ingat jenis-jenis macam tu tuan-tuan dia pendek-pendek lah, boleh hafal je pun. Ya. Boleh hafal aja. Kita bagilah kurang-kurang tuan-tuan. Kita orang Islam ni sekurang-kurangnya bagi dalam 40 hadis kita hafal. Ya.
Saya ingat nantilah saya kalau saya berkelapangan saya nak kutip, saya nak cari hadis yang pendek-pendek yang ada nilai, bukan hadis yang tak ada nilai tapi ada nilai hafazan, ada nilai yang secara umumnya orang boleh pakai dan orang tak akan salah faham, yang tak memerlukan syarah yang panjang. Saya kutip dapat 40 hadis yang kita buat satu buku. Yang tu kita bagi kalau boleh hafal, anak-anak kita pun hafal. Ya. Biar dalam dada kita ni sekurang-kurangnya kita ada 40 hadis sekurang-kurangnya, kan? Sekurang-kurangnya. Ya, biar dalam dada kita ada kalam Rasulullah. Ya? Takkanlah tak ada efek berbanding dengan orang yang tak ada langsung apa dalam hati dia, kan, tentang Nabi SAW. Baik. Saya beli sampai sana, saya patah balik kan. Okey, baik. Jadi bid'ah. Okey, baik. Maka tuan-tuan, ada orang memahami bid'ah ni kalau di sudut fiqh ada kaedah fiqh dia. Okay. Di sudut akidah juga ada bid'ah dia. Di sudut keumuman ni juga ada bid'ah dia juga, kan? Kan Nabi sebut kullu muhdatsatin bid'ah tu, kan? Semua wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ni ialah benda yang muhdas, benda yang baru, ya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap benda yang baru itu bid'ah. Dan setiap benda yang bid'ah itu kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Cuma kaedah bahasa Arab, kullu dia tak bermaksud 100%. Ya, kullu tak bermaksud 100% dalam kaedah bahasa Arab. Satu bab. Okey. Kemudian hadis yang lain, Nabi kata man ahdasa fi amrina, kan? Barang siapa yang buat perkara baru dalam urusan ini, ma laisa lahu fa huwa raddun. Yang benda baru yang dalam urusan agama ini dia buat, jadi dia ditolak, kata Nabi. Tapi ada hadis yang lain juga yang Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sesiapa yang membuat satu jalan dalam Islam, menunjukkan satu teladan dalam Islam, memulakan satu jejak dalam Islam, sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulakan satu ikutan yang baik dalam Islam, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayan qusa min ujurihim syai', kata Nabi. Siapa yang memulakan satu ikutan yang baik dalam Islam, dia akan dapat ganjaran, dan dia akan dapat ganjaran siapa yang ikut dia lepas tu tanpa dikurangkan sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memulakan ikutan yang buruk dalam Islam, satu sunnah yang buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', dan dia akan dapat dosa, dan dia akan dapat dosa-dosa orang yang ikut dia itu tanpa dikurangkan sedikit pun dosa itu. Maka hadis ini jadi poin pula yang boleh rupanya ada sunnah yang baik ikutan dalam Islam. Tapi hadis yang dua tadi ni pun tak salah, yang kita tak boleh. Di situlah ulama berbeza dalam nak menetapkan bid'ah ini bagaimana. Menurut anak-anak murid Al-Imam Syafi'i, antaranya Ar-Rabi', antaranya Ibn Yahya, yang menceritakan tentang bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, sebab nak ambil balik quote Sayyidina Umar yang bila dia buat tarawih bagi 20, dia kata inilah bid'ah yang terbaik. Ya? Di situlah perbezaan dia itu. Dan saya ingat, saya tak mau terjun ke dalam yang tu lah malam ni. Tak mau nak tambah polemik itu. Dalam buku tu ada Ibn Rijal tolong cerita. Tuan-tuan tanya dia dalam buku merah tu, kan. Dia sebut tentang polemik pembid'ahan ini berlaku pada zaman kaum muda lawan kaum tua tu. Ya? Dan tapi kefahaman orang tuju batu salah orang. Golongan yang masuk yang mengajukan tentang bid'ah ini golongan lain. Tetapi golongan yang mengajak kepada kemodenan ini golongan lain. Tetapi kita satukan golongan itu dalam satu saf. Kita membezakan, kita tak nampak garis pemisah antara golongan-golongan pemikir daripada Timur Tengah, yang balik Timur Tengah, kaum muda. Itu golongan Tanwiriyun, dan juga golongan-golongan yang digelar dengan gelaran Wahabi. Kita tak nampak perbezaan itu, kita menganggap dia sama. Ya, sedangkan satu kelompok ini kelompok yang keras, satu kelompok lagi satu kelompok yang progresif. Kaum muda itu dia datang dengan misi yang meluap-luap. Wahabi secara faktanya dia ialah gerakan yang konservatif, dia tak mau perubahan, dia Saudi. Ya? Tetapi di Malaysia bila dia masuk, kita anggap dua ini sama. Jadi ini kesan ni apa? Bila mana idealis ini
golongan-golongan profesional yang ada background agama, yang ada macam Dr. Burhanuddin Helmi dan sebagainya tu, tak boleh nak bergerak ke depan jauh sangat. Zamba tak boleh nak pergi jauh sangat pasal dia dimatikan oleh label ini. Telah berapa banyak orang-orang hebat dengan idea mereka itu telah dicop dengan cop label Wahabi yang menyebabkan mereka tak boleh berkembang jauh. Sedangkan they are not one of them. Itu kesan dia tuan-tuan. Itu yang Ibn Rujal cuba contoh dalam buku merah tu. Nah. Tapi tak boleh nak pergi banyak-banyak. Saya contoh intisari nanti tuan-tuan macam. Nah. Kita cuba nak, kadang-kadang kita nak against arus, against norm. Dan kita bukan sebahagian daripada yang disebut Wahabi itu pun. Tapi sebabkan kita ni against. Kita mungkin kita nak idea-idea lain. Tentang contohnya pembinaan tahfiz dan madrasah. Kita ada vision. Oh tak boleh. Mereka ni tak ada lain lah geng Wahabi ni. Saya pun kenal tu. Tuan-tuan pun tahu kan. Surau ni pun kenal lah. Saya seorang apa. Kan? Kadang-kadang. Nampak tak tuan-tuan? Sedangkan kita juga di sini kita buat wirid. Kita buat tahlil. Kita buat kunut. Tak ada masalah. Kita hidup dalam masyarakat biasa. Tapi kenapa kita jadi begini? Kerana orang dia tak boleh tengok orang yang berbeza itu. Nah, seni perbezaan adabul ikhtilaf tu Malaysia ni kita tak cukup lagi. Nah, tak cukup lagi. Baik. Tu kita tak lipi. Tak pasal kita nak biar tu. Baik. Jadi bid'ah ni tuan-tuan, permulaan dia apa ni panjang sikit bid'ah tak apa tuan-tuan. Nak utah bulan lepas ni. Bid'ah ni asal-asal dia ni kalau daripada tak ada ni dia start dengan yang tu Nabi palsu semua tu, kemudian dia mai apa tuan-tuan tahu. Tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim hadis hak mula, hadis pasal takdir tu. Imam Muslim riwayat daripada guru dia Yahya tu. Dia kata apa? Orang yang pertama sekali memulakan bid'ah ini, itu bid'ah di sudut akidah lah. Tapi kalau kita ambil umum bid'ah itu ialah Ma'bad Al-Juhani nama dia. Dia orang pertama sekali. He was the first man yang bercakap, yang memulakan perbincangan tentang takdir. Dia orang pertama. Sebelum tu orang tak bincang. Orang clear, orang faham. Masa ni tuan-tuan, tak timbul lagi nak isu tangan Allah ke apa semua, tak timbul lagi. Dulu amiru kama ja'at. Nabi pun ada. Sahabat pun faham. Tapi orang yang buka pintu ni dulu, Ma'bad Al-Juhani ni dia buka, dia tak pergi dalam bab mutasyabihat tu. Dia pergi dengan pintu takdir dulu. Dia pergi dengan pintu takdir. Iaitu takdir dia macam mana? Allah dah tahu ke belum? Adakah Allah let kita buat semua dan Allah bagi markah? Ataupun Allah dah tentukan dan kita kena follow saja. Dan tak adil kepada orang yang Allah dah tentukan dalam neraka dan Allah biarkan dia hidup, kemudian dia akan masuk neraka. Itu no point lah dia buat baik. Tuan nampak? Tuan-tuan pegang cakap saya betul-betul. Benda ni akan berulang balik start tahun ni dan ke depan. Polemik permainan takdir ni dia mesti akan jadi musuh nombor satu lepas ni. So tengok, kalau bukan zaman kita, adik kita, anak kita. Pasal isu ni dia rapuh. Dia sangat rapuh betul tuan. Persoalan takdir rapuh tak? Rapuh. Saya bagi tuan-tuan satu hadis. Saya selalu ulang hadis ni sejak akhir-akhir ni. Sebab saya rasa ini ancaman besar. Bukanlah ancaman. So saya minta maaf, saya tarik balik. Bukan ancaman. Ujian. Ialah hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi bubuh dalam hadis 40. Yang Nabi kata tu, yang setiap bayi itu bila mana dia dah bila berlaku persetubuhan persenyawaan akan ada nutfah itu, kemudian dia akan jadi alaqah. Alaqah ni bahasa Arab. Alaqah ni maksudnya lekat. Sebab tu dalam sains dia melekat kat fallopian tube. Dia salah ini pun sebab uterus. Tapi dia melekat ada. Dia melekat. Alaqah ni maksudnya lekat. Hebat kan? Alaqah melekat. Yang mudrah kemudian bila dah habis fasa itu kata Nabi, malaikat akan mai tuliskan 4 kesudahan dia tentang takdir dia, iaitu tentang ajal dan sebagainya. Tentang kesudahan dia. Nabi kata, iza ahadakum ada dalam kalangan kamu, kata Nabi Al-Kamakal, ada dalam kalangan kamu yang ya'malu bi amali ahli jannah, yang melakukan perbuatan ahli syurga hatta la yujadu bainahu wa bainal jannah illa zira'in, sehingga kan dia buat amalan baik ni tuan-tuan sampai dia dengan syurga ni tak ada halangan dah, menekan sejengkai. Mana buat amalan syurga ni sejengkai, dia dengan syurga ni sejengkai tinggal punya baik. Tetapi kata Nabi, kitab Allah maksudnya kitab takdir Allah mendahului dia, bermaksud dah ada takdir Allah dah yang ditulis masa mana umur dia 40 hari tu. Nah, umur dia 4 fasa itu. Maka
Kata Nabi, kalau tempat dia di neraka, maka dia akan dia akan buat amalan ahli neraka dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Ada juga orang, kata Nabi, buat amalan ahli neraka seumur hidup dia sehingga akan tidak ada jurang antara dia dengan neraka melainkan sejengkai. Tetapi disebabkan takdir Allah dah kata dia selamat, dia di syurga, maka di penghujung usia dia kuat manapun, dia akan jadi baik dan dia akan masuk syurga. Benar ni tuan-tuan. Kalau kita tak pergi dengan disiplin yang betul, rapuh. Dapat kat content creator yang budak-budak yang tak ada disiplin, dia masuk dalam, misalnya saya bukan nak merendahkan orang Indonesia pandai. Cuma kan dia pun ramai sangat. Kadang-kadang dia pun bercakap tafsir suka hati. Jadi, tuan-tuan, dia jadi begitu. Kesan dia tentang takdir ini, tentang takdir ini. Dan pintu tu dah ditutup rapat oleh Nabi dah dulu. Ma'bad Al-Juhani ni buka. Jadi dia kata persoalan ni macam mana, dia kata. Habis tu takdir ni sebenarnya macam mana, adil ke tak adil lah kalau begitu. Dan kita tak perlu buat apa-apa. Allah dah tahu dah kita di neraka, Allah dah tulis dah kita di neraka. Kenapa Allah nak lahirkan kita lagi? Ni Allah biar kita buat baik. Di penghujung usia Allah tukar kita jadi jahat. Kemudian Allah masuk kita dalam neraka. On the other hand, seorang lagi pula tempat dia di syurga, Allah biar dia buat jahat, dia dah seronok. Tuan-tuan, jahat dia seronok tak? Seronok lah, pleasure dia dapat kan. Macam-macam jahat dia buat, dia langgar semua. Tiba-tiba di hujung usia dia, disebabkan takdir Allah dia dalam syurga, maka mungkin dia bertaubat setengah hari, terus dia mati, dia masuk syurga. Oh, banyak cantik dia. Nampak tuan-tuan? Dia pintu ni terlalu besar, terlalu banyak untuk dibuka. Sebab tu kita kena hati-hati betul tuan-tuan dalam nak menanggapi isu takdir ini. Tuan-tuan pegang cakap saya malam ni berapa bulan? 2 hari bulan 7. Benda ni akan jadi ancaman besar ke depan. Baik. Sebab apa? Sebab apa saya berani kata macam ni? Sebab saya kata tadi, sekarang orang minat agama. Semua orang akan ada akses untuk agama. Dan dia boleh baca hadis, ada syarah, ada terjemahan, boleh dapat ke mana-mana. Jadi setiap orang akan bercakap. Dan benda ni akan jadi besar. Tentang persoalan tentang takdir ni akan dibuka semula. Sebab dia telah dibuka dulu pintu ni. Kita buka dalam Sahih Muslim. Hadis pertama tu. Kata Imam Muslim diriwayat daripada guru dia Yahya bin Nu'man, kata kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad Al-Juhani. Orang yang mula-mula sekali bercakap bab ni di Basrah, iaitu Ma'bad Al-Juhani. Di Madinah tak ada siapa cakap sebab depa masih lagi para sahabat Nabi. Masih lagi jaga. Baik. Jadi dia yang mula cerita ni. Jadi dan tuan-tuan, Ma'bad Al-Juhani ni berjaya mempengaruhi orang sebab orang bukan, oh betul juga no, that make sense dia kata. Betul juga. Betul juga tu yang jam tu. Dia mula sampaikan, dia share FYP di Basrah tu kan. Maka guru Imam Muslim ni dengan member dia seorang lagi bawa isu ni pi Madinah. Pi cari siapa? Pi cari Abdullah bin Umar. Tanya Abdullah bin Umar macam mana cerita ni. Maka Abdullah bin Umar kata apa? Bagi tahu dekat golongan itu, aku berlepas diri pada depa, depa berlepas diri pada aku. Tegah lah. Abdullah bagi ucapan tegas. Abdullah bin Umar kata golongan ini kalau depa baik macam mana pun, depa infak segunung emas pun, depa tak akan diterima. Pasal apa? Pasal depa tidak beriman kepada qadar. Sebab kalau kita faham Allah cara kita faham manusia, kita akan beranggapan begitu. Sedangkan Allah Tuhan Khalik, tak memerlukan tempat, tak memerlukan masa, tak terikat dengan ruang, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan masa. Kita tak boleh kata Allah dah tahu dah, kenapa Allah tak ada. Allah tak duduk dalam ruang-ruang itu. Jadi masa yang kita dah faham, masa depan, masa belakang, masa lalu, masa depan, Allah tidak terikat dengan semua itu kerana masa adalah makhluk Allah. Kalau kita faham begitu, kita tak akan pening bab takdir. Kenapa Allah nak anaya dia? Allah dah tahu dah dia di neraka. Kenapa Allah biar dia sekarang ni buat baik? Dah Allah tidak berada di dalam disiplin. Allah tak perlukan disiplin masa itu sebab disiplin masa itu Allah yang buat. Masa makhluk Allah. Jadi Allah tak terikat dengan masa. Allah mengetahui segala-galanya. Kulli syai'in qadir. Kita pegang macam tu cukup lah. Allah tahu segala-galanya, cukup, full stop. Tak payah pijauh lagi. Pijauh lagi kita pun pening. Okay. Bila Ma'bad Al-Juhani buka cerita ni, dia mula buka ruang. Maka wujud qadariyah. Lepas tu wujud jabariyah. Itu on bab akidah. Politically pula. Zaman tu kan ingat tak tuan-tuan? Sebelum tu sikit kan zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dia main bid'ah apa? Bid'ah yang dimulakan oleh golongan-golongan dua.
Khawarij yang membenci Sayyidina Ali, dan Syiah yang mencintai Sayyidina Ali. Bermaksud membenci berlebihan pun jadi bid'ah, cinta berlebihan pun jadi bid'ah. Bid'ah itu. Ya? Dan golongan-golongan inilah Khawarij dia menganggap dia mulia lebih pada orang lain. Bahkan Nabi kata kalau kamu tengok orang Khawarij semayang, kamu akan rasa semayang kamu lagi teruk. Sebab dia pun memang bagus. Nah, orang yang bunuh Imam Sayyidina Ali itu penghafal Quran. Qari zaman Sayyidina Umar. Bukan orang kecil anak, orang agama. Tapi kerana dia faham dia saja betul, orang lain salah kesan dia. Ya? Syiah juga. Mula bila Syiah tu berkembang jadi Rafidhi dan sebagainya, mula mereka hadis-hadis palsu. Mulalah. Tu jadi bid'ah tu, benda-benda baru dia buat. Dia menisbahkan perbuatan ni itu atas agama. Sepatutnya bid'ah ni secara besarnya begitu, tuan-tuan. Ya, dia tidaklah kita difahami bid'ah dalam konteks yang kecil, yang simple-simple. Tidak, bid'ah ni lebih besar. Ancamannya pasal tu bid'ah ni dibincangkan. Bahkan perkataan ahlul bid'ah itu juga merujuk kepada satu lagi yang terbit lepas itu, iaitu geng-geng di Basrah pula. Wasil bin Atta, siapa dia? Anak murid Imam Hasan al-Basri. Dia i'tazala. Imam Hasan al-Basri duk ajak, dia seorang-seorang. I'tazala ni bermaksud dia pencilkan diri seorang-seorang dia. Dia tak setuju dalam beberapa bab, dalam bab takdir dan bab dosa dengan tok guru dia Imam Hasan al-Basri. Maka dia jauhkan diri. I'tazala. I'tazala ni isim fa'il dia Mu'tazilah lah. I'tazala ni fa'il dia. I'tazala yu'tazilu i'tizalan. I'tizal ni masdar. Mu'tazilah ni orang dia. Jadi membentuklah Mu'tazilah. Baik. Mu'tazilah ni peringkat awal dia tak berkembang sangat. Sampailah anak murid Wasil bin Atta' tu, yang seorang ni dia join, menyebabkan Mu'tazilah tu berkembang. Menyebabkan Mu'tazilah berkembang. Mu'tazilah ni dia juga common sense. Dia juga fikir soal common sense, dan dia juga Mu'tazilah ni dia berkembang lama, tuan-tuan. Mu'tazilah ni kalau kita kaji betul-betul dia ada dua. Fasa dia peringkat awal, kemudian dia jatuh. Nanti zaman pasca Ma'mun dia naik balik. Zaman Mihnah Khalqil Quran tu kan, zaman Imam Ahmad dia naik balik. Masa tu dia kontrol kerajaan. Zaman tu lah. Baik. Tapi tak apa. Saya dah patah balik zaman awal, zaman Wasil bin Atta' ni. Peringkat awal Wasil ni dia i'tazalah kan, saya katakan dia seorang dia aja. Tapi lama-lama ada seorang lelaki ni ikut dia. Nama lelaki ni Amru bin Ubaid. Amru bin Ubaid ni, tuan-tuan, dia ni saya minta maaf sebutlah, dia orang soleh. Dia orang baik. Dia orang zuhud. Jadi orang tertipu dengan kezuhudan dia, kebaikan dia. Orang menyangka dia berilmu. Ini juga satu lagi penyakit dalam masyarakat. Kita tak boleh beza antara alim dengan abid. Bagi tahu dia orang alim. Alim lain, tuan-tuan. Alim berilmu. Abid orang yang rajin beribadat. Ada orang ada ilmu tapi malah ibadat. Ada orang rajin ibadat tapi tak ada ilmu. Ataupun kurang ilmu. Ataupun mungkin ilmu dia itu bukanlah sampai level tinggi lagi. Tapi disebabkan cara dia berpakaian, cara dia berperilaku, kita anggap dia alim. Jadi kita salah meminta fatwa. Kita salah bertanya soalan dekat bukan ahlinya. Kita bertanya pada bukan ahli, maka kesan keruntuhannya. Jadi Amru bin Ubaid ni dia orang soleh. Memang dia orang soleh. Maka menyebabkan orang semua menganggap Mu'tazilah itu betul. Kenapa dia betul? Sebab Amru bin Ubaid ni ikut. Dia begitu. Nampak kesan dia. Dulu, tuan-tuan, Imam Malik Imam Malik ni, tuan-tuan, seorang imam yang sangat tekan bab adab. Sangat tekan. Tuan-tuan, Imam Malik cita-cita pertama nak jadi apa? Bukan cita-cita pertama, memang cita-cita dia nak jadi penyanyi. Imam Malik ni memang by word dia nak jadi penyanyi. Mak dia risau pasal dia nak jadi penyanyi. Maka kalam Imam Malik, tuan-tuan tengok di dalam dia punya manaqib Imam Malik. Kalam mak Imam Malik kata apa tau? Saya ingat kata-kata mak Imam Malik ni boleh buat tagline. Mak Imam Malik kata, nak jadi penyanyi rupa parah kena handsome, kena cantik. Kalau tidak, hang akan dilupakan orang. Tak mengira seorang sedap macam mana pun. Jadi Imam Malik sedap, maka dia tak jadi penyanyi. Tapi tuan-tuan, hakikat dia Imam Malik memang handsome. Imam Malik handsome guy.
Tapi itu pun dia rasa tak handsome. Tapi kira betul lah kata-kata Mak Imam Malik kan. Nak jadi penyanyi seorang yang sedap macam mana pun kalau rupa tak ada, tak ke mana. Dulu Malaysia cuba buat. Ingat tak? Vokal bukan sekadar rupa. Kita nak mempertahankan kuasa suara. Muka tak penting. Tak malah jadi hina orang pula nanti tu. Tapi maksudnya Johan itu pun tak ke mana sekarang. Johan pertandingan tu. Walaupun dia memang suara dia sedap sungguh. Tapi sebabkan rupa korang sikit, tak pergi ke mana. Ya? Tambah sekarang tuan-tuan zaman AI ni kan. Zaman AI ni pun zaman yang mencabar lah. No? Macam saya, anak murid saya kan sekarang duk tanya, zaman nak isi UPU ni kan, nak pilih grafik. Saya kata grafik esok ni AI dah kontrol semua. Macam mana? Kan? Kena pilih orang yang boleh belajar AI, kontrol AI tu pula. Telah berapa banyak job yang telah diambil alih oleh teknologi. Ya? Dan saya ingat lagi 10 tahun, 15 tahun, kereta-kereta macam Tesla, kalau bukan Tesla pun, kereta-kereta bateri ni, banyak kok jalan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Geely ni pun dah ada kereta bateri banyak dah kan. Dia pun anytime dia boleh masuk. Bukan kata salah, dia kata kita kena bersedia dengan perubahan-perubahan baru. Android, sat je dia masuk. Tak apalah. Ni bid'ah lah. Bid'ah juga lah kan. Sebab bid'ah kalau dalam di sudut bahasa ialah innovation. Innovation. Baik. Okey, Imam Malik. Imam Malik. Jadi mak dia hantar dia guru dekat Rabi'atul Ra'i. Guru pertama dia, Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i ni tuan-tuan, cerita dia panjang juga. Ayah dia Farukh, nama ayah dia nama Farukh. Ayah dia pergi berjuang dulu. Kemudian dia macam bukanlah tersesat, tapi dia tersangkut dekat negeri orang selama 35 tahun. Farukh ni boleh buat drama petang-petang ni. Farukh ni dia tersangkut dekat negara luar 35 tahun. Mana masa dia nak keluar pergi perang tu, isteri dia umur Rabi'ah ni sedang mengandung dia lah, Rabi'atul Ra'i ni. Selepas 35 tahun baru dia boleh balik. MH370 10 tahun ada lagi. Lebih. MH370 2013 ke 2014. 10 tahun dah kan tu. Kalau ikut Malaysia punya legal kena 10 tahun kan baru boleh buat keluar surat tu kan. Ingat tak? Sebab saya dulu masa saya pergi ceramah di KL tu, saya balik singgah di RNR, ada seorang pakcik ni mai tegur saya. Dia tanya pasal status adik ipar dia. Dia kata adik dia salah seorang kru MH370. Kemudian bila habis kes tu, tak habis lagi kes tu kan, tapi pesawat tak jumpa lagi. Isu sekarang ni adik ipar ni perempuan muda lagi dia kata. Jadi dia sangkut tanpa bersangkut tanpa tali. Tu kan. Jadi susah status dia ni tentang pewarisan harta tak boleh, status dia nak menikah lain pun tak boleh. Nak keluar surat mati pun tak boleh. Saya ingat kalau ikut Malaysia punya legal 10 tahun ni tuan-tuan betul. 10 tahun. Saya baru baca. Ya. Di sudut Islam yes lah boleh. Tapi di sudut legal ni, bila kita legalize benda tu, jadi banyak benda yang anak saudara dia pun sangkut. Adakah status dia anak yatim belum dikira walaupun masa tu dia kata dah 5 tahun dah. Dan dia kata peringkat awal MH370 tu, sebulan 2 pertama tu semua orang tolong lah. Tapi bila dah main 5-6 tahun, siapa nak tolong lagi? Jadi, dan daripada pula kelompok kecil. Jadi orang dah tak pandang dah. Masa dia cerita kat saya, dia pegang tangan saya, dia teriak. Saya rasa sedih. Dan siapa nak dengar kes saya ni, dia kata ni. Kesian lah anak-anak saudara saya. Kan? Nak minta bantuan pun, dia adakah dia betul anak yatim? Tak tahu. Pada masa tu dia 5 tahun lebih dah. Adik ipar dia kesian, dia kata perempuan muda lagi, elok lagi, dia kata orang nak main minang pun tak boleh, sangkut pergi jabat agama pun tak boleh pasal dia sangkut dengan surat-surat mati bos semua ni. Panjang. Sistem. Sedangkan agama Islam ada solution. Kalau ikut agama kita tak sampai 10 tahun pun. Ya, cuma bila kita dah sangkut dengan surat, dengan undang-undang semua ni jadi panjang lah. Baik. Okey, berbalik. Banyak malam ni tak habis. Baru satu dua baris. Farukh ni balik rumah, saya ringkas cerita. Rabi'ah ni tangkap nak bunuh dia punya bunuh punya bapak dia sendiri. Tak apalah, ringkas cerita. Rabi'ah ni dia membesar jadi ulama besar. Rabi'ah Ra'i ni guru kepada Imam Malik. Okey. Dia sangat beradab. Jadi mak Imam Malik hantar Imam Malik pergi jumpa dia. Mak Imam Malik kata, hang belajar adab daripada dia dulu sebelum belajar ilmu dia. Okay? Sebab adab lebih penting tuan-tuan. Adab lebih penting. Fitnah paling besar dalam dunia keilmuan ialah bila mana dulu orang yang tidak ada ilmu, dia tidak ada adab. Okay, that's fine. Kita boleh faham. Okay.
Dia tak ada ilmu, dia tak ada adab. Okey. Orang ada ilmu, orang tinggi adab. Okey. Betul tak? Orang boleh faham. Tapi bila orang tinggi adab, tak ada ilmu, ataupun lagi besar problem dia, tinggi ilmu, tak ada adab. Yang tu lagi besar masalah dia. Sebab orang akan menganggap kebiadaban dia itu adalah adab. Sebab tu Imam Malik kata, la ya'khudhu ilma minal arba'in. Minal arba'. Jangan ambil ilmu daripada 4 jenis orang. Dan salah satu yang kata Imam Malik ialah orang yang orang yang alim dan fadl minan nas, dia ada kelebihan dalam kalangan manusia, lakin akan tetapi ucapan kalimat takhruju min afwahi, kalimat yang keluar daripada mulut dia itu kalimat-kalimat yang kotor. Kata Imam Malik, jangan ambil ilmu daripada orang ini walaupun dia alim, sebab keberkatan tidak. Ini Imam Malik kata. Sebab saya kata Imam Malik orang yang sangat penting beradab. Baik. Kemudian tuan-tuan, bukan penting beradab, penting beradab dan dia differentiate dengan keilmuan. Baik. Satu lagi. Imam Malik pernah meriwayatkan hadis daripada seorang lelaki ni, Abdul Rahman apa, saya tak ingat. Abdul Rahman lah nama dia, tapi ada satu kat belakang. Kemudian masa dia nak masuk dalam kitab dia tak buh nama Abdul Rahman ni. Maksudnya hadis daripada Abdul Rahman ni dia tak masuk. Jadi anak-anak murid dia tanya, kenapa dulu tuan guru ada riwayat daripada dia? Ya? Kemudian tak riwayat dah daripada dia. Bila nak masuk dalam kitab, tak buh dah nama dia. Tak riwayat dah. Stop lah riwayat daripada dia. Kenapa? Sedangkan dia perawi hadis. Abdul Rahman ni. Maka kata Imam Malik, dengan menghormati dia memang baik. Kata Imam Malik, ghurrani bibukai kasra minal masjid. Ataupun ghurrani bikasrati bukai fil masjid. Aku telah tertipu dengan melihat dia banyak teriak di masjid. Jadi aku anggap dia berilmu. Aku ambil hadis daripada dia. Tapi bila aku kaji-kaji hadis, dia tak pandai. Tapi dia memang baik. Tapi dia kurang pandai. Maka aku kena differentiate benda tu. Itu Imam Malik. Dia nak kita belajar prinsip itu. Anak dia sendiri tuan-tuan. Anak dia 3 orang. 2 lelaki, 3 lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki tak jadi. Dah tak jadi, kurang beradab. Bukan saya kata, Imam Malik sendiri kata. Imam Malik ada 2 orang anak saudara, Ismail dengan Abu Bakar. Memang minat hadis. Dia duduk ajak anak menakan dia. Dengan anak kandung dia seorang perempuan nama Fatimah. Fatimah duduk belakang dalam kain, dalam tabir. Okey. Anak lelaki dia duduk main burung. Dalam web sebut main burung pati. Lalu lintas keliting pergi balik buat tak tahu lah. Sepupu duduk mengaji. Dia kata orang boleh tidak ada adab dengan ilmu ni, dia tidak ada adab dengan Allah. Anak dah sendiri dia kata. Pasal Imam Malik memang penting kan ilmu, dan adab. Itu penting lah. Okay, baik. Jadi tuan-tuan, saya nak pergi ke mana poin saya malam ni? Macam dasar ekonomi Malaysia. Tak nampak lah tuju saya punya kuliah malam ni. Tak apa, tak baik saya kata macam tu. Dia tuan-tuan sebenarnya dalam mana-mana orang pun dia ada orang yang ekstrim tuan-tuan. Kerajaan juga ada ekstrim mereka. Pembangkang juga ada ekstrim mereka. Saya tu tengok golongan yang tak boleh terima langsung orang tegur PMX pun tak boleh juga. Saya seorang yang menyokong PN, tapi saya sangat kagum dengan PMX. Ya, dedah malam ni dah. Tapi yalah bila saya tengok akhir-akhir ni saya kena mengaku yang saya minat macam mana pun kat dia dulu. Saya kena mengaku yang dia sekarang bukan dia yang dulu, yang zaman saya minat dulu. Mungkin dia di sudut fit kita minat dia. Dia 77 tuan-tuan. Kita pun kalah Sat Penang, Sat Terengganu, walaupun naik flight, tapi kuat. Tapi sebagai seorang yang meletakkan diri saya ni neutral juga, saya rasa macam aku tak nampak halau tuju dia nak pergi ke mana ni. Kalau saya lah. Jadi saya kena mengaku juga, walaupun saya ada suka dekat dia, tapi okey. Tuan-tuan. Kalau boleh kita nak rakyat Malaysia jadi macam saya. Aku perasan. Tak. Jadi macam tu. So kurang-kurangnya kita boleh terima yang okey, orang yang aku minat ni dia ada kesilapan, ada kelemahan dia. Aku kena tak setuju dia dalam bab ni. Orang yang aku tak suka tu, dia mungkin ada kelebihan, dia ada jasa dia yang aku kena setuju dengan dia. Tuan-tuan, kalau kita banyak baca biografi tentang Datuk Seri PMX kita dengan biografi Tun Dr. Mahathir, kita kena tengok depa dua ni sama tuan-tuan. Perjalanan depa, cara depa, cuma laluan depa pun sama tuan-tuan. Kebaikan depa pun sama, sisi lain depa pun sama. Dan depa juga antara yang pernah jadi Perdana Menteri yang
tak reti nak main goh apa semua ni. Di satu sudut lah yang datang daripada orang awam. Tun Dr. Mahathir, walaupun orang kata ayah dia cikgu, sejarah dia tuan-tuan, dia anak bongsu. Dia pun 10 beradik, dia nombor 9, tapi yang lah meninggal, jadi dia bongsu lah. Masa dia sekolah, ayah dia pencen dah. Jadi dia tak senang lah. Dia bukan anak orang senang, walaupun orang kata ayah dia cikgu. Ya, tapi dia bukan orang yang senang. Okey. Hilang tuan-tuan saya punya bid'ah tadi ni. Ni. Saya melalui mesti tu ada 5 minit. Baik. Bukan apa, nak pergi bab baru ni jadi buka contoh lain panjang pula. Baik, kembali kepada bid'ah. Okey. Baik. Walau bagaimanapun, kita juga kena setuju yang tak boleh juga kita terlalu linear di dalam bab bid'ah ini. Kalau kita buka semua pintu, akhirnya macam Maulana Abu Hassan kata, dia akan hilang keaslian. Tapi kita juga tak boleh terlalu rigid. Okey tuan-tuan, saya bagi contoh. Dulu masa saya mengajar GSTT, ada budak kami yang dia ponteng baca Yasin pagi-pagi. Saya sebut ni sekarang saya merendahkan dia tak? Saya tak sebut nama orang kan? Tak apalah. Dia mudah-mudahan dia okey dah sekarang. Setiap pagi Jumaat kan sekolah baca Yasin. Dia ponteng. Dan dia bukan budak jahat. Bukan dia, mereka. Dia 4 orang. Dia pun duduk di surau. Ponteng baca Yasin, duduk di surau. Duduk melengur. Saya kaunselor, jadi saya pergi tanya. Saya tak marah, saya tak join. Hampa bukan budak jahat. Bukan ponteng masuk dalam tandas saya okok tak. Pergi duduk surau, ponteng pun. Tuan-tuan tak apa jawapan daripada saya? Tak boleh cikgu. Tak ada hadis. Dia kata tu. Ini bukan pengalaman orang, ini pengalaman saya. Dia kata tak ada hadis sebut baca Yasin pagi Jumaat ramai-ramai. Jadi kalau kita nak pi kepada larah itu, apa kes macam ni? Ada hadis ke suruh kita lawan undang-undang sekolah? Kalau nak pi sampai tahap tu lah. Betul tak? It always ada jawapan. Tuan-tuan setuju dengan saya? Kalau kita cari hujah kita, it always akan ada jawapan. Cari, mesti dapat memang. Contoh, tuan-tuan nak main mesin kuda. Kan? Siapa nak main mesin kuda tu? Saya bagi contoh lain lah. Contoh apa yang ni, forex kita kata. Okay? Kita kata, halal kot. Ada ustaz kata halal, ada ustaz kata haram. Kita tak tahu. Kita cari. Akhirnya kita akan jumpa tak yang halal? Jumpa. Dengan syarat, kita tak. Dalil forex halal. Keluar halal. Lambak tuan Indonesia. Ustaz Dusuki, apa semua kan. Tapi kita cari dalil forex haram. Dia keluar haram lah. Maksudnya apa tuan? Cari jumpa. Betul tak? Dan bila kita cari jumpa, saya kan anxiety. Bila saya buang ayak kan kadang-kadang najis kita tu jadi warna macam-macam. Tak jadilah sampai merah LGBT tu. Kadang kan warna hijau lah apa kan. Saya hantar kat kawan saya, doktor seorang muda saya boleh melawak. Saya kata ni aku najis hijau apa siapa. Dia kata hang kuat apa kata saya. Saya jadi takut. Jadi bila saya Google saya kata macam ni tau. Najis hijau tanda sihat. Saya sendiri Google macam tu. Jadi bila keluar jawapan memang semua sihat lah. Betul tak? Betul setuju tak? Saya nak sedapkan hati saya. Member saya pula jenis kaki gempak orang. Dia tolong Google kat saya. Dia kata bahaya najis hijau. Di Google. Keluar jawapan tak tuan-tuan? Keluar lah. Hempedu, rosak lah apa dia hantar kat saya. Allah tak mengkik saya 2 hari. Kes tu ya. Apa saya nak beritahu? Zaman sekarang ni, hujah apa kita nak untuk kita akan dapat. Kita nak saring ilmu tu ya. Nak saring itu ya. Tuan-tuan, lagi 2 minit. Baik. Pasal PMS tu tuan-tuan tak marah saya kan? Kita okey kan surah ni kan? Dia okey, dia baik, saya suka dia. Tapi ya untuk masa sekarang saya rasa pada satu peringkat saya rasakan ini bukan tentang Anwar, ini bukan tentang Tan Sri Muhyiddin. Ini tentang dia orang minta maaf lah. Dia bukan tentang Anwar atau Muhyiddin. Dia tentang usia mereka. Tanpa saya merendahkan golongan dewasa lah. Golongan tua lah. Saya nak beritahu. Mungkin kita kata Anwar dulu bagus. Dulu. Yes, masa umur dia dulu. Mungkin kita kata Mahathir dulu hebat. Yes, dulu. Masa dia 60, masa dia 60 lebih. Bila dia naik 95, mungkin dia ada kurang dah. Mungkin sekarang kita perlukan macam KJ untuk jadi Perdana Menteri. Mungkin lah. Maksudnya yang 50-an. 30-an mungkin mudah sangat. 50-an mungkin kan. Mungkin begitu. Dia bukan tentang orang dia. Dia tentang usia dia. Kan? Mungkin begitu. Allah Ta'ala alam lah. Baik, bid'ah balik. Ada lagi 1 minit. Dia bila tak main sebulan. Dia semua nak cerita. Jadi hala tuju tak ada. Baik. Batuk pula tuan-tuan. Baik. Saya tak boleh lah. Bila saya nak kuliah, saya akan buat dulu. Dalam kepala, kalau tak ada dalam ni pun dalam kepala.
1, 2, 3, 4, 5. Tidak salah. Memang ni saya tak ada buat. Nuri. Baik, sambung lah. Sikit ya. Bila pintu bid'ah ini dibuka juga, saya kata tadi lah. Bila kita tak boleh terlalu rigid di sudut astaghfirullah yang saya kata tadi tu, dan tak boleh terlalu linear, sebab nanti kesan dia kalau kita memulakan sesuatu dengan yang dinisbahkan kepada agama, tapi kita tidak meletakkan fadilat ni sebagai kunci dia. Di sudut itu okey. Saya bagi contoh. Kita azan dengan qamat kat telinga bayi. Siapa suruh? Kalau orang kerak sekat ni kenal saya ni. Hadis yang sahih, telinga bayi kita azan. Bukan qamat. Betul ke? Betul. Hadis yang umur sibyan itu, yang ada qamat tu, hadis tu dhaif. Dia dhaif. Imam Bukhari riwayat dan Imam Bukhari kata dhaif. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan palsu. Tapi saya tak mau pergi kepada cerita itu. Cuma saya nak cerita yang betul-betul penghujahan qamat ni, siapa yang mula betul-betul? Azan dan qamat ni Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar, nak sebut Sayyidina pun boleh kan. Umar Abdul Aziz, Khalifah Umayyah. Ni bukan cerita nak petikai kata bid'ah tak bid'ah. Boleh tak? Boleh azan lah. Qamat boleh. Ada hadis, ada. Hadis yang sahih adalah azan saja. Ya. Baik. Sebab bila hadis tentang azan, qamat dan ada makhluk nama Ummu Sibyan, ada ingat tak? Kan Nabi kata Ummu Sibyan. Hadis itu dia lemah. Ya, dia lemah sebab itu Ummu Sibyan itu istilah daripada orang Arab Yaman. Dia berkata ada makhluk yang akan setia dengan Ummu Sibyan tu lah. Baik. Bila ada ulama hadis yang counter hadis tu, kata hadis tu lemah, mereka fight dengan dia, berkata ada sokongan hadis. Iaitu Nabi katakan setiap kita ada qarin. Ni ada qarin. Jadi hadis qarin tu sahih. Tapi masalah dia, Ummu Sibyan itu dia hadis yang dikatakan dikacau budak sebab teriak. Qarin bukan budak. Qarin dia duduk dengan kita sampai kita mati. Jadi dia tak boleh sokongan. Dia tak boleh jadi mutamaah lah. Dia tak boleh jadi sokongan. Tak apa. Jadi isu bid'ah ni ialah bila Umar Abdul Aziz buat, adakah dia dikira bid'ah? Dia tak meletakkan fadilat tertentu. Satu. Ya. Contohnya, Umar Abdul Aziz juga yang memulakan kita baca dekat khutbah Jumaat, di penghujung khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu yang Tok Khatib dia baca tu, mana ada riwayat apa, tapi Umar bin Abdul Aziz yang mulakan. Sebab zaman Bani Umayyah, mereka akan kutuk Sayyidina Ali sebelum turun khutbah. Jadi dia buang yang tu, dia ganti dengan Allah menyuruh kita berlaku adil kepada sesama manusia. Dia nak didik rakyat dia. Tapi kerana keberkatan benda tu, sampai hari ni kita baca. Adakah yang tu kita nak kata bid'ah? Bid'ah memang bid'ah pun. Cuma dia kategori mana tu? Adakah dia sunatan hasanah ataupun sunatan sayyi'ah? Tetapi kalau dia meletakkan fadilat tertentu, ataupun dia merasakan tak cukup lagi agama ni, kena buat macam ni, itu jadi bid'ah. Walaupun benda tu jadi elok. Dia buat dengan dia meletakkan fadilat yang tidak ada asal. Kan? Itu jadi bid'ah yang tak bolehlah kita tercela. Tapi kalau ikut muhdasat ni, benda baru ni semua benda baru. Cuma dia ada yang baik, dia mahmudah yang baik, dan ada yang mazmumah yang tak baik. Tapi saya tak maulah kita terjun dalam perbincangan itu, pasal itu dah lama dah. Tak payahlah kita bincang itu dah. Cuma nak bagi orang faham agar kita tidak terlalu linear dalam bab ini, sehingga kita cuba buat banyak benda baru yang akhirnya sekarang mungkin kita sangka macam alah tak ada apa-apa, benda kami saja buat majlis ya. Tapi lagi 100 itu kalau belum kemat, orang akan anggap benda tu wajib buat. Kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Bagus semua surah pakat buat lah ni di Pulau Pinang. Okey, tapi cuba kata selang satu malam, kita kata malam ni kita tak buat tapi balik baca di rumah Cuba buat sekali agar orang tak anggap benda tu amalan. Tapi tak boleh juga, sebab Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum tidur memang ada fadilat. Memang ada fadilat, saya minta maaf. Tapi kalau orang yang rigid, dia akan kata memang ada fadilat Ustaz, tapi mana ada Nabi suruh baca ramai-ramai. Jadi gitu pula. Macam wirid lepas mayang. Ada hadis wirid lepas mayang. Baca doa lepas mayang ramai-ramai. Ada. Cuma itu mereka kata pasal Nabi buat awal-awal kuat, lepas tu Nabi buat seorang pelan-pelan masing-masing buat dah. Pasal tujuan kuat itu untuk mengajar kan. Ada hadis tu kan. Li ta'allum, untuk ajar. Jadi sebab tu sebahagian kelompok kata kami wirid, kami doa tapi sendiri-sendiri. Betul tak kan? Saya tak merendahkan siapa-siapa. Dia pun salah tak? Dia pun tak salah. Habis tu kita salah tak? Kita pun tak salah. Cuma mereka faham
Yang Nabi kuat ramai-ramai dengan sahabat tu untuk mengajar, untuk bagi orang kenal, oh wirid macam ni, zikir macam ni, doa macam ni. Okay, lepas tu tak ada lah, lepas tu masing-masing buat lah, macam Saudi buat tu. Okay, baik. Habis tu yang kita duk buat lepas wirid, lepas sembahyang tadi ni, salah ke? Salah lah, Nabi tak suruh. Macam mana kalau kita juga beranggapan, tempoh ni juga kita mengajar, belajar. Orang pula kata, takkan belajar tak habis-habis lagi. Kita tak tahu, hari-hari dia jemput orang baru. Agar dia juga belajar. Oh, macam ni, wirid macam ni. Jadi, adakah dia jadi salah? Kalau dia juga faham, li ta'allumi, sebagai mengajar. Jadi, kalau kita faham yang tu, tuan-tuan, perlukah kita bergaduh besar sangat benda ni? Saya ingat tak perlu pun. Kan? Kita banyak buang masa untuk benda kecil ni. Itu saja. Kita hormat mereka dan mereka patut hormat kita. Sepatutnya tak ada istilah pun mereka kita ni tak payah ada pun sebenarnya kan. Kita, Islam. Ya? Cuma kita hormat perbezaan. Wallahu ta'ala alam. Sudah lebih. Tadi janji 1 minit jadi 6 minit. Nah, saya minta maaf tuan-tuan, malam ni jadi bersembang pula. No? Ya. Tak apalah, bulan depan kita pergi lagi serius lagi. Ya? Santai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fadhil mursalin wa lamal malakatil muqarrabin. Wa hadina fi dal ta'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.